Doktor Tun. Hai, mari bersama saya Elisa. Kita akan menjejaki 12 pelukis kartun dan komik Perak yang telah berjaya. Okey, dan untuk episod kali ini kita akan bersama dengan kartunis Pandan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Wah, kita pantun pula. Okey, sedikit sebanyak tentang kartunis Pandan. Beliau merupakan anak kelahiran Bido, Perak dan kini merupakan ketua editor dan penerbitan majalah Ujang, Apa dan Bekazon. Okey, jom kita ke studio majalah Ujang di USG dan kita dengarkan apa cerita kartunis Pandan. Saya melukis kita tahun 90-an. Ketika itu pada masa tu dalam tingkatan 3 dan saya semakin serius start daripada banyak karya-karya saya diterima. Dan pada mulanya antara majalah Gila-Gila, Geli Hati saya hantarlah, dan Gelagat saya hantar di majalah tersebut dan dapat diterima dalam ruangan-ruangan kecil ketika itu. Ruangan Senyum Pelajar. Masa tu ketika tu arwah pajak yang orang cakap handle benda tu lah. So kat situ saya bermula dan sampai ke form 4, form 5 lebih kurang, saya diberi tawaran menjadi kartunis penuh masa di majalah Gelagat ketika tu. Tapi masa tu saya sekolah. So kat situ saya macam tak apalah, saya ingat benda ni sebagai mula-mula asal dia daripada hobi. Tapi lama-lama dia dah menjadi satu, orang cakap, boleh saya teruskan kerana yalah bila kita buat tu dapatlah sedikit imbuhan pun semua. So kat situ saya habis form 5, saya terus dapat diterima menjadi kartunis sepenuh masa di majalah Gelagat. Nama samaran, nama samaran saya daripada dulu nama saya Dan. Tapi selepas masuk ke majalah Po, ditukar kepada Pandan. So benda ni daripada mula sebab ikutkan zaman tu memang nama pena ni perlulah untuk kita zaman Ujang dan Apa tu. Ketika tu memang banyak nama-nama buah-buahan, nama-nama dusun apa semua. So bila sampai di majalah Apa, mereka meminta untuk menukarkan nama lah. Jadi di situ saya sebab nama saya Dan, so yang paling dekat pun Pandan lah. Jadi di situ nama saya bermula. Okey, saya bermula di majalah Gelagat sekitar 93 ke 97. Time tu lah dia punya fasa dia lah. 93 tu saya bermula, dan pada ketika itu saya di bawah Lolo. Dia adalah ketua majalah tu ketika tu lah. Sikit-sikit lah orang kata kita belajar melukis, macam mana cara yang betul apa semua kita dapat kat situ lah. Saya dapat di situ. Dan selepas tu hingga tahun 97, tak silap saya lah, 97 majalah Gelagat ni ditutup. Lepas ditutup, saya macam cuba mencari tempat yang lain lah. Lepas tu saya tengok masa tu, ketika tu ada majalah Ujang dan juga Apa. Tapi Apa ketika itu 98, 99. So pada tahun tu saya menjadi freelancer untuk majalah Apa ketika itu. Masa tu belum lagi dikeluarkan. So menjadi kartunis di bawah naungan Petai lah. Dalam tahun 98 saya menjadi kartunis sambilan sehingga ke 99. Akhir tahun kot menjadi kartunis tetap di majalah Apa. Majalah Apa ni dia ada berbagai fasa sebab dia orang cakap dikemudi oleh Petai,
oleh Sirih, oleh Rambai, dan akhirnya saya. Maksudnya 3 peringkat ni sekitar tahun 99 tu start bermula sampai ke 2015. Maksudnya dalam peringkat pertama tu diketuai oleh Petai, kemudian dilepaskan oleh Petai dan diambil oleh Sirih, kemudian diambil pula oleh Rambai dan akhirnya diberikan kepada saya untuk menghandle majalah tu lah. Dan akhirnya 2015 majalah, kita pun tahulah kemerosotan ekonomi, kemerosotan industri percetakan. Jadi majalah itu orang kata tutup lah. Orang kata tutup. Lepas tu majalah Ujang dan majalah apa tutup ketika itu dalam 2015. Dan kita bermula kembali. Masa tu saya sebelum tu saya dah, bila dia dah tutup, saya masuk advertising dan menjadi artis kejap lah dalam tempoh beberapa bulan untuk saya pun mencari pengalaman dalam bidang advertising. Dan selepas itu kita bentuk kembali. Masa itu ketika itu dengan saya dan arwah kartunis Lengkuas, kita berbincang dengan bos yang ada sekarang at Invention, iaitu Yusof Huzairi. Dan ketika itu juga kita tubuhkan satu majalah baru yang diberi namakan Bekazon. Di situ kita bermula dan terus hingga sekarang kita terbitkan banyak koleksi dan juga majalah berkala Bekazon. Dan juga sekarang ni kita buat kita kembalikan balik, kita buat majalah Ujang dan Apa dalam bentuk bumper. Jadi kat situ kita start bermula balik lah. Okey, saya bermula 93 hingga ke sekarang lah. Jadi dalam 93 dan ke tahun 2000 tu adalah fasa muzik, kebanyakannya muzik. So kita boleh nampak dalam fasa tu ada muzik underground, ada muzik metal apa semua. Di situ bermulanya saya dapat ilham untuk menghasilkan underground scene. Kebanyakan underground scene ni dia masa tu tempatan kita agak orang cakap agak best lah, senang cerita. Jadi saya pun mengikuti perkembangan muzik. Jadi benda tu saya lahirkan kata underground. Lepas tu lahirkan kalau kata konsep macam The Crow. Ini The Crow, ini saya buat sendirilah. Ini The Crow. The Crow ni ikutkan daripada tahun 93, kalau orang tahulah. Dia adalah movie asal dia movie, tapi saya parody kan menjadi karakter ni lah, karakter ni, dan juga bersama gagak dia. So kat sini lah saya berkembangnya idea-idea yang lain. Zaman Ujang dan Apa dia berbeza. Ujang dia lebih ke arah kartun ketika itulah. Apa ni dia agak komik. Masa tu dia agak komik yang kalau orang cakap kalau nak ganas tu boleh ganas lah. So kat situ saya rasa antara berkembangnya orang cakap idea-idea yang ganas, idea yang gelap, horror, semua boleh dalam majalah Apa masa tu. Tapi dalam majalah Ujang masa tu tak boleh. So saya lebih prefer majalah Apa. Jadi di situ saya bermula dengan idea-idea yang sedemikian. Selepas saya buat banyak cerita-cerita pasal muzik dan banyak cerita yang ganas-ganas lah. Pada masa tu bila sampai ke peringkat umur saya yang semakin meningkat, ada satu masa tu saya terdetik di mana sampai bila saya nak buat benda ni. Dan elok juga saya salurkan seni yang saya ada ni kepada benda yang betul ilmiah juga di dalamnya. So time tu saya cuba saya dah orang cakap dah mula mendekati part tu saya huara sebenarnya masa zaman sebelum tu. Itu kita tak cerita lah. Cumanya selepas tu saya dapat bertemu dengan Fadil Ustaz Azaidus, dan masa tu saya terdetik untuk mengubah
konsep kartun saya daripada yang orang cakap yang huru-hara ni kepada yang lebih baik. Walaupun kita dalam kartun, dalam bidang kartun, tapi kita boleh bawa benda ni berdakwah juga. Dan akhirnya saya dapat berkongsi ilmu dengan ustaz. Dia menerima apa yang saya nak buat. Jadi lahirlah majalah Mari Mengaji Bersama Ustaz lah. So di sini banyak persoalan-persoalan kita, persoalan fiqah, persoalan-persoalan yang seharian kita gabungkan dengan dalam bentuk kartun lah. So di sini ada kartun persoalan semua, walaupun ganas tu tetap ada band apa semua, tapi tetap ada rambut pah, tapi tetap persoalan tentang agama. Jadi kat sini orang cakap kita boleh juga menarik minat golongan-golongan yang generasi yang baru ke arah agama sebenarnya. Sebenarnya bukan seni kita ni bukan sekadar melukis saja. Kita boleh bawa benda ni ke arah yang lebih baik. Macam ni yang terbaru saya buat macam ni. Akil dan Muradi pun sama juga, berkisarkan dakwah. So kat sini saya rasa saya selesa dengan apa yang saya buat sekarang. Perubahan tu orang cakap memanglah kita kadang daripada perubahan yang daripada teruk ke arah yang lebih baik. Jadi saya rasa saya berubah ke arah situ. Jadi saya harap orang menerimalah cara-cara bentuk yang baru macam ni. Pencapaian dia. Okey, selepas saya menghasilkan Mari Mengaji Bersama UAI ni, pada tahun ni, kira masa ni dia dikeluarkan di dalam majalah POR. Bila dia dah keluarkan majalah POR, kita compilekan untuk jadikan koleksi. Dan pada sekitar 2018 akhirnya saya dapat ni lah antara komik dakwah terbaik 2018. Pada maksudnya dengan majalah ni saya dapat mengundul ni satu anugerah lah daripada komik pada sekitar 2018. Dan juga kalau ikut pencapaian lain yang saya lah secara individunya, pencapaian lain saya rasa saya maju setapak demi setapak daripada bermula saya sebagai seorang kartunis dan menjadi selepas itu menjadi ketua studio, selepas itu menjadi editor, lepas itu menjadi ketua editor, hingga kan pengurus penerbitan, hingga kan pengarahan. Saya naik berperingkat sampai ke satu tahap menjadi ketua penerbitan. Jadi sekarang saya alhamdulillah saya menjadi ketua penerbitan di majalah Ujang dan Apor dan juga Bekazun. Okey, projek-projek terbaru yang mana kalau ikutkan selepas majalah, saya ada juga membuat capture, orang cakap figurin lah. Figurin yang macam ni. Ini saya buat karakter Tandori Payat macam ni tadi, karakter saya sendiri. Yang ni The Crow. Dan juga yang ini macam ni, ini karakter daripada Lambung. Tengok sekolah pun bawa durian. Jadi kat sini yang ini memang saya buat sendiri. Saya rasa passionate untuk buat benda-benda ni. Tapi selepas tu dia menjadi bos cakap macam narik benda ni, apa kata kita buat. Cumanya saya tak boleh buat mass production yang besar pasal benda ni dibuat secara teliti. So kita jual hanya pada kolektor-kolektor yang berminat saja. Dan yang ini antara yang kita buat lah. Cumanya ada banyak lagi. Cumanya saya tak cukup tangan nak buat. So kat sini ini antara yang saya tengah pemikiran saya lah dalam proses untuk buat satu persatu. Dan yang lain saya tengah buat bumper majalah Hujan Apor ni. Ini bumper raya. Dan masa ni kita akan buat bumper Merdeka.
sedang dalam proses lah. Dan juga yang lain macam koleksi-koleksi, kita tengah koleksi daripada kartunis lain pun kita tengah settingkan semuanya untuk akan keluar insyaAllah dalam masa terdekat. Jujurnya saya kata okey, sekarang benda ni kita kalau betul-betul minat melukis dan kita ada passion dalam lukisan, kita kena ada platform baru bukan platform macam mana yang saya pernah lalu. Kita daripada media mencetak dan bermula sehingga ke tahun 2000, dia ada media sosial yang boleh kita pakai. Sebab sekarang ni untuk orang nampak kita secara terus, kita boleh pakai media sosial. Maksudnya dalam FB apa semua, kita buat nama dulu dalam media sosial. Dan kita juga boleh jual artwork kita semua dalam secara indie, secara jualan online, secara sendiri pun boleh. Sebab memandangkan kita punya industri seperti kita lihat lah, cumanya kita boleh maju dengan kita perkenalkan diri kita dulu, bagi kita engage pada peminat. Dan bila nama kita dah naik, kat situ kita boleh nampak lah orang akan cari kita. Jadi benda ni paling senang, paling mudah lah. Macam IG apa semua kita boleh pakai. Tapi satu je, ada dua peringkat. Satu pada saya lah, nasihat saya, kena jaga sensitivity apa yang kita buat. Sebab benda ni secara umum, bila kita secara umum ni, kita kena tunjukkan benda yang bagus lah. Kalau kata memang kita boleh nampak sekarang ni banyak benda-benda yang, so pada saya kita kena kartunis memang betul lah kata memang kena ada etika dalam melukis, dan kita tahu apa yang kita lukis. Okay guys, begitulah sedikit sebanyak cerita tentang kartunis pandan yang terkenal dengan kartun underground Sid dan Crow dan Kagaknya. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe, okay? Bye! Don't ketun!